Okey. Jadi covalent bond ni dia ada yang simple yang ada 2 atom saja. Jadi itu mudah kita nak lukis. Sebagai contoh Cl2 kan, itu mudahlah. Dia ada satu yang tak berpasangan, satu berpasangan, lepas tu dikongsi. Itu senang. Bagaimana kalau yang kompleks? Bagaimana yang kompleks? Ini memerlukan ada kaedah dia dan ada 4 jenis covalent bond yang kamu kena kuasai. Yang pertama yang memang ikut oktet. Yang kedua dipanggil incomplete octet. Yang ketiga dipanggil expanded octet. Dan yang kelima dipanggil odd electron molecule. Kamu kena tahu melukis keempat-empat ni. Lepas tu, selepas dah tahu ni, kamu juga kena tahu melukis covalent bond yang ada double bond. Masa bila yang kita nak buat dia ada double bond dan triple bond. Okay, jadi hari ni saya akan tunjukkan. Kamu tengok saja dulu, kemudian barulah nanti kalau ada masa kamu akan lukis ataupun menjawab soalan nombor 5 tu, yang nombor 5. Okey. Jadi saya akan share macam biasa bila kalau nampak beritahu. Nampak beritahu. Okey, macam mana? Ada nampak sesuatu? Nampak sir. Nampak warna kuning. Nampak tak? Nampak sir warna kuning. Tak nampak? Nampak. Oh, Nampak nampak sir. Okey, dah nampak. Okey ya. Kalau dah nampak, okey, saya akan tunjukkan yang pertama. Nampak warna kuning Betul warna kuning? Okey. Kalau dah nampak, saya akan lukis ya. Pertama ialah covalent bond yang biasa. Covalent bond yang biasa. Saya tulis sini. Covalent bond. Okay. Covalent bond yang biasa ni dia akan ikut oktet lah. Ni yang saya akan lukis dulu yang ikut oktet. Dan macam mana kita nak kenal yang ikut oktet ni, selalunya ialah unsur-unsur dalam period tu. Dalam period tu ni. Unsur-unsur dalam period tu selalunya dia akan ikut oktet. Ikut oktet. Jadi contohlah, saya bagi contoh yang ikut oktet, unsur karbon lah senang. Okay, karbon lah. Saya ambil CBr4 katakan CBr4. Okay, karbon, lepas tu Br4. Jadi cara pertama ialah kita kena tahu berapakah valence electron of carbon. Okay, valence electron of carbon ialah 4 lah. 4 ni kamu kena hafal lah. Sebab karbon ni kumpulan 14. Kalau kamu hafal lebih mudah untuk kita menjawab soalan. Kemudian bromin. Bromin ialah kumpulan 17. Kumpulan 17 ialah 7. Kemudian dia ada 4 kali dengan 4. Okay, macam tu. 7 kali 4, 20. 28 kan? Okey, 28. Jadi total dia 32. Okey, itulah perkara pertama kamu kena buat. Kamu kena total valence electron of atom that involved in bonding. Okay, 32. Itu benda pertama kena buat. Benda kedua yang kamu kena buat ialah kita kena buat skeletal structure dia. Skeletal structure dia dalam kes ini sudah tentu carbon ini akan menjadi center. Dia panggil central atom. Kemudian bromin ini akan menjadi terminal atom. Okay, itu istilah yang digunakan. Central atom dengan saya tulis dulu nama-nama dia lah. Ini nama dia central atom. Dan yang di luar ini dipanggil terminal. Okay, ini dipanggil terminal atom. Okay, itu yang kedua. Macam mana kita nak menentukan yang mana menjadi terminal, yang mana menjadi atom, yang mana menjadi center. Yang mana menjadi central atom, yang mana menjadi terminal atom. Cara dia ialah, kalau kamu baca buku, dia kata yang lebih elektropositif akan menjadi central atom. Dan memang sebelum ni kamu dah belajar di dalam periodic table, carbon kumpulan 17 berada di kanan persamaan, dia lebih elektronegatif. Okey, boleh guna itu.
Satu lagi kita boleh guna petua, iaitu karbon ni ada satu, sudah tentu satu ni akan menjadi center lah. Sebab satu akan dikelilingi oleh empat. Betul ya? Mana boleh empat mana boleh satu mengelilingi empat, tak boleh kan. Jadi kita boleh guna logik, okay, satu ini akan dikelilingi oleh empat atom. Okay, jadi saya padam yang ni sebab saya nak lukis covalent bond dia. Ni tak habis lagi ya. Jadi kita akan buat dash. Dash tu bermaksud dash tu inilah covalent bond itu. Dash ini bermaksud covalent bond. Yang mana itu ialah dua elektron yang dikongsi. Satu daripada karbon, satu daripada bromin. Okey. Kemudian kita akan penuhkan bromin ini iaitu terminal atom supaya dia cukup oktat. Okey. Sekarang ni dia baru ada 2 elektron. Jadi saya kena tambah lagi 6 elektron itu dengan melukis yang kita panggil lone pair. Ni kita panggil lone pair ni, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Jadi sekarang bromin ni dah cukup 8 lah. 2, 4, 6, 8. Jadi bromin atas ni pun sama. Kita kena, yang terminal ni dia kena cukup 8. Walau apa pun tak jadi, terminal kena cukup 8. Buat macam ni ya. Okey. Dah cukup 8. Kita sekarang nak kira adakah elektron yang ada di dalam molekul ini sama dengan yang kita kira mula-mula ini, iaitu 32. Jadi ini bromin 8 kan? Okey, 8. Dia ada 4 bromin, jadi 8 kali 4. Dan 8 kali 4 ialah 32. Dah sama dah. Kita telah menggunakan kesemua elektron, valence electron of atom yang terlibat dalam ikatan, iaitu 32. Jadi betul lah kita punya Lewis structure kita itu begini. Dan kalau kita rujuk pada karbon ini pun, dia telah pun cukup oktat juga, 8 juga. 2, 4, 6, 8 juga. Jadi bromin cukup 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Karbon pun cukup 8, semua cukup 8 ni. Semua cukup 8 dan total elektron ialah 32. Jadi inilah Lewis structure bagi CBr4. Ada faham? Faham ke? Halo? Okey. Saya nak bagi contoh bagi kamu. Ya, ada. Apa dia? Fatin nak kata apa? Tak faham. Oh, dah faham. Okey, kalau saya bagi satu lagi contoh yang cukup oktat juga. Okey, saya nak pakai katakan P, ni phosphorus, dia period teri lah, tapi pun dia masih lagi dia cukup oktat yang saya nak bagi yang macam tu lah. P nitrogen lah, bagi nitrogen lah. Saya nak pakai period 2 semua. Jadi saya akan pakai N sebagai garis ni ya, bezakan dia. N Cl3 lah katakan. NCl3 ya. Okey. Sama juga, mula-mula kita kena tahu berapakah elektron bagi valence electron of nitrogen. Kena hafal lah 5. Kalau tak hafal, ingat periodic table. Period tu senang je nak hafal dia. Lieber-Buchanovner. Hafal itu. Saya selalu mengingatkan kamu suka hafal ni, Lieber-Buchanov. B C A O F Buchanov. Petuna. Senang je nak hafal. Li ada 1 valence elektron dia, ber 2, ni 3, karbon 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Macam tu. Cara nak hafal period tu. Senang ya, Lieber-Buchanovner. Okey. Azian, cuba sebut Lieber-Buchanovner. Azian. Yes, Azian nak cuba sebut Lieber-Buchanovner. 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 Dah. Senang kan? Senang je nak hafal period tu. Lieber-Buchanovner. Satu Li tu, lithium tu pula 1 elektron dia. Dan ni period tu. Kalau period 3 pun senang juga. 6 galactic celah. Okay.
NAM kan, NAM, lepas tu GAL, GEL. Betul duduk bawah ni lah ni. SIPS, 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 ada SIPS, celar, CLAR. Itu period 3. Senang juga. 6 GAL 6 celar. 6 GAL 6 celar. Jadi kita dah dapat period 3. Farisha, cuba sebut 6 GAL 6 celar. Farisha. 6 GAL 6 celar. 6 GAL 6 celar. Jadi kalau kamu boleh hafal ni tiga period 2, period 3 ni banyak membantu kamu untuk menulis dengan cepat covalent bond. Sebab taklah terfikir-fikir apa dia punya valence elektron dia kan. Lepas tu tulis lah. Ni kita dah nampak dah. Phosphorus ni 5 dia punya valence elektron dia. Sulfur 6. Silikon 4. Aluminium 3 dan semua lah. Okay, jadi saya akan padam ni. Sekarang kita nak buat yang tu. Ini padam lah. Alright. Kemudian kita nak lukis NaCl ni. N5, Cl tadi kita dah tengok 7 kali 3, 21. Total 26. Okay. Kita akan menggunakan ke 26 elektron ini dan di dalam molekul nanti kita akan bilang cukup 26. Okay. Ini step pertama. Step kedua kita buat skeletal structure dia. N. Kita buat macam ni. Cl. Buat macam ni. Okay. Ini skeletal structure. Kemudian ingatlah ini period 2, kita ada nitrogen, ada klorin. Kalau period 2 selalunya dia kena cukup oktet. Dia kena cukup oktet lah. Jadi klorin ni terminal mesti 8. Terminal mesti 8 kecuali hidrogen. Sekali lagi saya tunjuk contoh yang hidrogen. Okey. Nitrogen ni pun kita bagi cukup 8 lah. Kita bagi cukup 8 ya. 2468, 2468. Okey, kemudian kita pun kira lah adakah sekarang cukup 26. Ini 8. 8 kali 3, 24 ya. Ni 8, 8, 8. Kemudian ada 2 ni kat depan. Campur 2, 26. Okey, dah sama dah. Jadi inilah covalent bond untuk NCl3. Okey, NCl3 macam ni. Okay, sekarang saya nak tunjuk yang hidrogen. Hidrogen ni ramai yang selalu yang buat silap. Hidrogen saya nak buat apa lah? H2O lah. Okey, H2O. Oksigen 6. Okay, tadi dah tengok dah. Hidrogen 1 kali 2. Jadi total dia 8 lah. Okey, sudah tentulah oksigen ni duduk tengah dikelilingi oleh hidrogen. Okey. Oksigen ni kita akan bagi dia cukup 8 lah. Dia baru 4 kan. Jadi tambah 2 kat sini, tambah 2 kat sini. Hidrogen jangan duk menambah pula. Dia terminal ni, jangan menambah pula dia jadi 8. Sebab hidrogen dia kena duplet. Dia 2 saja. 1 2. Jangan menambah lah. Oksigen mesti 8. Jadi 2 4 6 8. Jadi kalau kita total memang dah 8 lah. Jadi beginilah structure of H2O. H2O, dia ada H. And then, kalau kamu buat macam ni memang salah. H2O tiba-tiba hampa buat macam ni. H, lepas tu H, lepas tu baru nak buat U. Macam ni salah. Kenapa salah? Mari kita lihat. Apa yang salah dia? Yang ketara, yang kesalahan ialah yang ni. Iaitu hidrogen ini sekarang dia ada 4 elektron. 2, 4. Tak boleh 4 elektron. Hidrogen kena 2 saja. Hidrogen kena 2 saja. Ini kesalahan yang sangat besar sebab hidrogen dia duplet. Dia duplet. Duplet maksud dia 2 elektron saja dia boleh bentuk ikatan. Dia tak boleh jadi 8 macam orang lain. Period tu memang boleh 8. Nanti saya akan tunjukkan
masa expanded octet kamu akan nampak kenapa 8, kenapa lebih dan sebagainya. Okey, clear lah bab yang ni, bab covalent bond yang ikut oktet. Secara am kita akan memilih, bukan memilih lah, kamu akan dapati unsur-unsur dalam period tu dia akan patuh sungguh dengan oktet ni. Dia akan patuh sungguh. Okey. Jadi saya dah faham, saya akan pergi kepada yang incomplete octet pula. Dia covalent bond juga tapi dia incomplete. Incomplete octet nama dia. Okey, jangan. Nama dia incomplete. Sini tulis siap-siap. Incomplete. PLETE. Incomplete. Ni L lah. TE. Octet. Okey. Nama dia incomplete octet. Jadi apabila incomplete octet ni kamu hafal siap-siap, itu akan berlaku pada bebal. Kalau tengok incomplete octet, ingatlah bebal. Bebal, beryllium, boron dengan aluminium. Dan apakah molekul-molekul tersebut? Dia tak banyak lah kan. Dia tak banyak lah. Saya ambil yang aluminium dulu. AlCl3, AlBr3. Dia kebanyakan dia adalah unsur yang melibatkan kumpulan 17 dengan hidrogen. Ada macam tu. Li3. Okay. Saya ambil pula katakan Be pula. Be dia dua lah. Be dua lah. Sebab beryllium kan. BeCl2 ke, BeH2 ke, dan boron. Boron pun 3 lah. Boron pun 3 jugalah kan. Sebab boron dia period 2, aluminium dia period 3 kan. Dan dia grup yang ke-13. Jadi ini katakan BeCl3 ke, BeH3 ke dan sebagainya. Okey. Ini semua ialah semua geng-geng incomplete octet. Okey, ada aluminium, ada boron, ada beryllium. Cuma ada satu yang AlF3. Yang ni dia pelik sikit, dia ni ionic. Ni ionic. Ni pelik sikit. Yang lain semua covalent yang incomplete. Jadi kalau kamu jumpa dengan AlF3, yang ni sebenarnya struktur dia adalah macam ni. Al 3 plus, lepas tu ada 3, dia macam ni. F. Dia adalah ionic. Dia adalah ionic. Okay. Dia adalah ionic. AlF3, ni hafal lah siap-siap. Ada reason dia, nanti kita akan tengok. Yang lain-lain ni, katakan AlCl3. Dia adalah covalent. Okey. Jadi sama macam tadi kita buat. Katakan saya nak buat AlCl3 kan. Sama juga Al ni ada 3 valence elektron, Cl ada 7 kali 3 21, total 24. Okey. Kemudian kita letakkan Al ni duduk tengah-tengah. Macam ni, Cl duduk luar. Cl ni kena cukup oktet lah sebab dia terminal. Cukupkan oktet. Okey. Dan kalau kita kira berarti ialah ni 8 kali 3 24. Dah cukup dah. Dah sama macam taburan elektron yang ada. Jadi itulah covalent bond of AlCl3 yang mana kalau kita bilang elektron bagi aluminium ini, kalau kita bilang kan, dia tak cukup 8. Dia cuma 6. Cuba bilang, tengok. 2, 4, 6. Sebab itu dipanggil incomplete octet dia. Dia tak cukup octet. Dia 6 saja. Tak cukup. Sebab itu dipanggil incomplete octet. Sama juga kalau saya nak buat BeH2 ni. Okay, BeH2 lah. BeH2. Be2, hidrogen 1 kali 2. Total 4. Jadi kalau kita buat, yang ni memang nampak sungguh lah dia punya incomplete dia kan. Sebab total elektron dia memang tak sampai 8 pun.
total valence elektron memang tak sampai 8. Jadi bila kita buat BeH2 ni memang macam ni ya. 24. Memang 4 elektron. Yang AlCl3 dia 24 tetapi kita masih mengekalkan elektron aluminium tersebut, tak cukup oktet dia. Yang lain-lain pun sama. Kamu akan dapat macam ni. Jadi macam mana nak kenal? Bebal. Mula bertengok adakah dia bebal. Okay, kalau dia bebal, yes. Lepas tu tengok dia berikat dengan apa? Kumpulan 17 dengan hidrogen selalunya yang tu. Yang akan memberikan kebebalan yang menjadikan dia incomplete. Tak cukup 8. Sama ada 6 ataupun 4. Kalau beryllium 4 lah. Yang dia punya elektron dia yang tak cukup 8. Kalau boron dengan aluminium 6. Jangan bagi dia jadi 8. Ada faham? Boleh ke? Incomplete octet boleh ke? Boleh, sir. Okey. Dah habis incomplete octet, kita pergi kepada expanded octet. Ni expanded pula. Okey. Expanded octet. Expanded octet ni tulis dulu expanded octet. Okey. Expanded octet. Expanded octet ini selalunya berlaku, bukan selalu, memang dia cuma boleh berlaku pada unsur yang berada pada period 3, period 4, period 5 yang atas pada period 2. Contoh dia, tadi kita dah tengok nama yang dalam period 3 tadi kan. Ada phosphorus, ada sulfur dan contoh-contoh yang kamu tengok dalam buku banyak dia bagi yang tu. Kumpulan 18, xenon pun boleh yang lebih lah, yang berada pada period 5 kan, period 5, period 4. Yang ni semua boleh lebih. Okey. Kalau dalam period 3, period 4 ni dia boleh ikut oktet dan juga dia boleh lebih. Dia boleh ada dua keadaan lah. Contoh yang paling popular, ni popular sungguh lah kalau kamu tengok buku mana-mana yang ni ditunjuk selalu. PCl5 katakan PCl5. Okay. Jadi phosphorus 5, dia punya valence elektron dia. Cl tadi 7 kali 5. 7 kali 5, 35. Jadi total 40. Okay, total 40. Kemudian kita buat dia punya, dia ada 5, nampak ada 5. Jadi akan ada 5 lah Cl yang terikat dengan phosphorus. Okay. Dan kalau kita tengok yang ni pun, memang kita dah nampak dia dah lebih daripada 8. 2, 4, 6, 8, 10. Phosphorus sekarang ada 10 elektron. Lebih 2 daripada 8 kan. Dan klorin ni macam biasa, kita kena penuhkan lah. Kena bagi dia oktet lah. Terminal, semua terminal kena oktet, kena cukup 8. Kecuali apa? Hidrogen. Hidrogen duplet. Terminal lah, bukan center. Center dia boleh jadi incomplete, dia boleh jadi octet, dia boleh jadi expanded. Terminal. Center boleh jadi macam-macam. Tapi terminal mesti 8. Kecuali hidrogen dia 2. Okey. Yang ni kalau kita tengok semua klorin dah 8. 8 kali 5, 40. Dah sama dah. Settle lah. Jadi PCl5 kita dah settle. Dia expanded octet dengan merujuk kepada center dia. Center atom dia. Kita rujuk lebih pada 8. Jadi kita panggil dia expanded octet. Terlebih. Walaupun dia terlebih, make sure taburan elektron jangan lebih. Mesti sama. Okey. Contoh kedua expanded octet yang saya nak bawa kat sini, apa benda nak bawa? Okey, yang ni lah. Yang ni lebih kompleks. H2SO4. Wow. Yang ni. Okey, H2SO4. Yang ni memang kompleks sungguh. Kompleks . Kita ada sulfur 6. Kita ada oksigen 6 juga. 6 kali 4, 24. Kemudian kita ada hidrogen
1 kali 2. 2. Total 24 campur 6. 32. Okey. H2SO4 ialah asid. Jadi macam mana nak buat dia punya struktur ni? Okey, struktur dia macam ni. S duduk tengah. Kemudian ada O keliling dia. Macam tu. Macam tu. Kemudian ada H. H tu nak letak kat mana? Kita tidak boleh letak pada pada S. Kita kena letak pada O. Jadi saya akan letak kat sini. Pada O macam tu. Ini ialah dua struktur. Okey, kenapa letak kepada O? Sebab asid. Asid dia mesti H itu attach kepada oksigen. Macam tu. Dia mesti dia ada syarat asid tu kan. H attach pada O, H attach pada apa ni ya? N kalau ada nitrogen lah. Okey. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Lepas tu ingat tak tadi kita punya syarat kita tadi kita akan penuhkan terminal ni O ni tak terminal lah, duduk tengah lah kan. H memang dah 2 lah. Yang lain kita penuhkan oktet. Jadi kita penuhkan lah ni. Kita penuhkan supaya semua oksigen ni oktet. 2, 4, 6, 8. Ni pun 2, 4, 6, 8. Ni oksigen sini dah 4 tau. Dia 2, 4. Jadi ada lagi 2 lone pair lah. Ada lagi 2 lone pair. Ni O ni pun dah ada 2, 4. Ada lagi 2 lone pair. Macam tu. Jadi kita buat dia macam tu. Alright. Dan kalau kita bilang ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. 8 kali 4, 32. 8 kali 4, 32. Dah sama dah. Tak nampak pun dia expanded kan. Tak nampak dia expanded pun. Macam biasa saja. Sebenarnya dia expanded dengan kita jadikan dia double bond. Jadi saya nak letak contoh ini nanti di bahagian buat double bond nanti. Jadi saya tinggalkan ni dulu. Kita bagi contoh yang lain lah. Tersilap buat contoh. Lepas tu yang ni letak di bahagian yang ada double bond. Saat lagi saya akan kembali di sini ya. Bagi contoh lain lah. Bagi contoh SF6 lah. SF6. Okay. S6. F ni 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 7. Seorang bagi tahu 7 kali 6. 42 kot tu. 42 betul. Okay, total 50. 6, 7, 8. 48. Okay. Jadi kita buat 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian F ni kita cukupkan oktet. Okay. Dia kena berpasang-pasang tau dia punya elektron dia tu. Yang kita panggil lone pair. Dia ada nama-nama ni. Okay. Ni semua 8. 8 kali 6, 48. Okay, dah sama dah. Dan sulfur ni, kalau kita bilang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12. Lebih daripada oktet. Sebab tu dia panggil expanded octet. Okey, habis dah bab ni. Saya nak pergi kepada yang ketiga. Yang keempat lah. Eco-octet sudah, incomplete sudah, expanded sudah. Dan yang last sekali, yang last di bahagian apa ni? Di sini. Okey. Nama dia odd electron molecule. Odd electron molecule. Odd electron molecule. Okey. Daripada nama dia kita dah tahu dah. Tengok nama kita tahu dah dia punya bilangan elektron dia ganjil.
Dan ini akan kita jumpa kalau atom tersebut satu ganjil, satu genap. Kita akan dapat ganjil lah. Kalau kita jumpa satu atom yang ganjil-ganjil, dia akan jadi genap. Genap-genap akan jadi genap. Jadi yang paling popular ialah NO. NO lah paling popular. Sebab dia nitrogen ni 5. Valence elektron dia. Oksigen 6. Total 11 kan. Total 11. Jadi memang dia akan jadi odd elektron molekul. Memang tak akan jadi genap kan. Jadi bagaimanakah dia punya struktur dia? Jadi macam kita buat tadi, ya, ni cuma ada 2 atom saja. Jadi macam ni lah. NO lah. Kan? Lepas tu, nitrogen dengan oksigen ni kita jadikan dia oktet. Okey, kita pun penuhkan dia punya elektron ni kan. Penuhkan macam ni lah. Lepas tu kita total lah dia punya elektron dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Tak sama macam atas. Okay. Elektron yang ada ialah 11. Tapi bila kita buat cara biasa kita ni, kita buat dia punya scatter structure. Kita penuhkan bagi cukup oktet. Dia jadi 14. Jadi macam mana kita nak kurangkan supaya dia menjadi 11? Jadi cara dia ialah kita kena buat double bond. Dan ada kaedah. Apabila kita jadikan double bond, kita kena padam 2 lone pair. Kita kena padam 2 lone pair. Sebab dia, bila kita buat double bond tu, kita menambah bond, kita tambah 2 elektron. Jadi kita kena padam 2 lone pair. Barulah kita dapat mengurangkan. Kalau kamu padam 1 lone pair, dia masih lagi 14. Okay? Jadi, okey, 2 ni saya akan padam, katakan. Saya akan padam 2 ni. 1 daripada nitrogen, 1 daripada oksigen saya akan padamkan. Okey, kemudian saya akan tambahkan dia punya lone pair lah, macam tu. Tambah lone pair yang saya bulatkan tu, saya akan padam. Tambah 1 garis, padam 2 lone pair. Jadi saya padam. Macam tu. Sekarang mari kita bilang. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wow, sudah jadi 12. Nampak tak? Kita dapat mengurangkan. Tapi masih tak sama macam kat atas. Kat atas tu 11. Kita nak bagi jadi 12. Jadi kita kena padam satu lagi dot. Kena padam. Dan dot tersebut kita kena padam pada nitrogen. Ni saya padam kat sini. Nampak tu? Nampak tu saya padam. Mesti padam pada nitrogen. Kenapa padam pada nitrogen? Sebab nitrogen yang menyumbang kepada kejap dia panggil telefon pula. Kejap Halo. Ya. Aku nak buat macam tu kan? Okay. Alright. Jadi kita padam pada pada tu. Sebab nitrogen ni dia yang menyumbang tu 5 elektron tu. Ganjil kan. Kita bagilah nitrogen tu yang jadi ganjil. Ada apa tu? Ada satu titik kat situ. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu yang dash ini kita panggil, dia ada nama dia, ini kita panggil bonding pair. Ini nama dia bonding pair. Bonding pair elektron lah dipanggil bonding pair. Covalent bond lah. Ni sebenarnya covalent bond. Ni covalent bond. Ini juga dipanggil bonding pair. Ada single and double lah. Ini dipanggil double bond lah sebab ada tu. Bonding pair. Kalau kita nampak yang berpasangan ini dipanggil lone pair.
lone pair of electron. Ni dia panggil lone pair tau. Okay, ni pun lone pair lah juga. Ni lone pair pada oksigen, ni lone pair pada oksigen. Dan seketui ni, nampak dia ada satu dia, ini kita panggil unpaired electron. Unpaired. Dia ada nama-nama dia. Kalau soalan tanya kan, kalau soalan tanya benda tu, ni nama dia unpaired electron. Elektron yang tak berpasangan. Dia solo, unpaired electron. Kalau kita tengok ada dua dot tu berdekatan, itu panggil lone pair of electron. Lone pair. Kalau yang ikatan, kita panggil bonding pair. Okay. Okay, bila kita buat macam tu, ini dah jadi 11 lah. Kalau kita total kan, nampak jadi 11 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sama lah macam atas. Ini dipanggil odd electron molecule. Kita akan kenal dia dengan total elektron dia ganjil. Kita tahu ini mesti odd electron molecule. Kalau N2 dia tak jadi odd electron molecule. N2 dia akan, sebab ganjil dengan ganjil dia jadi genap. Dia jadi genap. Okay. Jadi dah habis 4 tu, sekarang saya akan masuk yang double bond. Double bond dah termasuk dah kat sini, nampak? Cara-cara membuat double bond dah ada dah kat sini. Jadi saya akan tunjukkan yang buat triple bond pula. Macam mana nak buat triple bond. Okay. Bagaimana terjadinya triple bond, double bond dan sebagainya. Jadi contoh yang paling cantik buat double bond. Okay, buat oksigen dulu lah. Oksigen lah. Kita buat oksigen. Oksigen kita tahu 6 kali 2, 12. Jadi kita pun buat macam ni lah kan. Buat macam ni. Lepas tu kita penuhkan elektron dia supaya cukup 8. Kemudian bila kita total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dia 14. Dia 14. Ni 12 kan. Okay. Macam saya sebut tadi, nak bagi kurang, bagi sama dengan 12, kita buat double bond. Kemudian kita padam. 2. Kita padam 2 lah. Padam 2 dan memang cukup dah 12 lah. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, cantik lah. Yang triple bond, nitrogen gas. Ini triple bond. Macam mana dia triple bond? Ni 5 kali 2. 10. Dia total valence elektron dia adalah 10. Jadi sama juga kita buat macam tadi. Kita buat macam ni dulu. Yang ni kita bagi dia octet dulu. Bagi dia octet dulu. Okay. Bila kita total 14. Dia 10. Jadi buat double bond, padam. Padam 2. Buat sebaris senang. Okay. Tak cukup lagi. Baru 12. Dia 10 kan. Buat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buat lagi satu. Bila tak cukup, kita buat lagi. Sampai dia cukup. Buat ni. Padam lagi. Kena padam 2 ni. Okay. Bila dah padam, 2, 4, 6, 8, 10. Dah 10 dah. Nampak tak? Nitrogen, dia ada triple bond antara molekul dia. Dan total dia pun dah memang 10. Dan bukan kalau lah, bila kita merujuk kepada nitrogen ini saja, memang 8. 2, 4, 6, 8. Rujuk pada nitrogen ini saja, nampak ada macam subset tu kan. 8. Sama juga oksigen. Kalau kita rujuk pada ini saja, dia memang 8 dah. 2, 4, 6, 8. Rujuk pada oksigen ini saja, dia pun dah 8. 2, 4, 6, 8. Nampak tak? Dia ikut oktet. Dia ikut bilangan total valence elektron. Dengan terpaksa dia membuat the bond, dia buat triple bond dan sebagainya. Clear tak? Macam mana cara nak lukis? Ada apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Halo? Halo? Perempuan ni semua senyap. Faham, sir. Faham, sir. Sekarang ni saya nak buat satu lagi yang mana? Okey. Saya tengok Ustaz. Yang bersesuaian. Okey. Katakan saya nak lukis. Tak ada bersesuaian. Okey, yang ada cas pula. Yang ni semua yang saya buat, semua yang
semua yang tiada charge kan. Bagaimana yang ada charge pula? Okey. Ni pun penting juga. Oh, kena okey. Macam mana kita nak buat yang ada charge pula? Contoh saya nak pakai sini ICl2 plus dekat sini. ICl2 plus. Oh. Okey. ICl2 plus. Kamu diberikan ini. Nampak tak? Satu molekul yang ada charge. Macam mana cara kita nak lukis dia? Sama juga. Pertama, kita bilang dia punya valence electron. ID 7. Kumpulan 17 sepatut kumpulan 17 hafal lah. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Bawah dia adalah astantin. Astantin pun. Chlorine pun 7 juga. 7 kali 2, 14. Kemudian dia ada charge positif. Charge positif kita kena tolak satu. Dia positif satu, kena tolak satu. Kalau positif kena tolak. Kalau negatif kena campur. Dia macam tu. Jadi ni jadi 14 campur dengan 6 lah. 20 lah kan. Okay, jadi 20. Jadi 20. Kalau kamu tak tolak, nanti kamu akan pening kepala nak lukis dia. Okay. Okay, kemudian yang ni jelas iodine ini menjadi center sebab dia satu. Jadi kita buat I itu. Kemudian ada Cl, Jangan lupa buat square bracket siap-siap. Kemudian letak plus kat ujung. Okey, itu cara dia. Buat skeletal structure dia, lepas tu buat square bracket, kemudian letakkan dia charge-nya di luar square bracket. Kalau plus. Lepas tu kita buat macam sebelum ini. Terminal ini kena bagi cukup 8. Kena bagi cukup 8. Okey, saya cukupkan 8. Macam tu. Kemudian saya bilang lah, saya nak bagi cukup 20 ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada lagi 4 kan. 4 tu kita akan letak di tengah-tengah. Ada 2 di sini, ada 2 di sini. Ada 2 di sini. Jadi cukuplah 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Begitulah cara kita nak lukis molekul yang ada charge. Okey. Okey, satu lagi. Cl yang bercharge negatif pula. ClO3 minus. Okey, saya nak lukis yang ni pula. Buat garis kat sini. Hitam ni. Buat garis kat sini. Okey, yang ni. ClO3 minus. Okey. Macam mana kita nak buat ClO3 minus? Cl 7. Okay. Oksigen 6 kali 3. 18. Charge negatif kita kena campur. Charge negatif campur. Charge positif kita tolak. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kan? Betul tak 26? 26 tu. Cl duduk tengah. Dekat pukul 12 dah ni. Cl, ni O. Okay, ada 3 je. Ni pun. Okay, buat macam ni. Cl. Lepas tu kita buat negatif kat luar. Kan? Kemudian dalam ni kita bagi cukup oktet lah. Terminal kena cukup oktet lah. Kecuali hidrogen. Terminal kena cukupkan oktet. Okay. Kalau kita kira sekarang 8 kali 3 dah 24 lagi 2. Jadi kita buat dekat klorin. Jadi klorin pun dah cukup oktet dia. Kalau kita bilang 2468 semua cukup oktet. Yang ni pun sama tadi. ICl2 plus pun semua cukup oktet. Iodine 2468 dan 2468. Jadi ini bagaimana kita nak lukis covalent bond yang ada charge. Okay. Tadi saya terlupa tadi yang expanded octet tadi tu. Saya nak pergi batal balik.
kenapa dia boleh expand tadi. Tu pun kena terangkan juga. Yang ni dah settle, yang tadi kita patah balik yang expanded octet tadi kan. Yang ni, okay. Yang expanded octet, alright. Yang ni saya padam dulu. Yang ni kena ada, okay, kenapa dia boleh expand? Ni kenapa dia boleh expand dia punya octet. Saya ambil contoh yang tadi LRP CL5 tadi lah. Okay, ini pun antara kalau kamu tengok dalam buku dia tulis kenapa katakan phosphorus dia boleh, soalan ni memang popular. Phosphorus dia boleh bentuk PCl3 and PCl5. Lepas tu kenapa nitrogen tak boleh? Nitrogen cuma NCl3. Ini soalan yang sangat popular. Jadi kalau kita merujuk pada phosphorus ni, dia punya electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Inilah electronic configuration of phosphorus. Jadi sebenarnya phosphorus ni dia ada 3D yang kosong. Bukankah sebab kita tahu yang shell 3 dia ada 3D. Shell 2 dia memang ada 2p saja. Sebab itu kalau kita nak bandingkan dia dengan nitrogen lah. Nitrogen dia ada 1s2, 2s2, 2p3. Kan? Tidak wujud. 2D tidak wujud. 2D tidak wujud. Sebab itu nitrogen dia cuma boleh membentuk NCl3. Dia tidak boleh membentuk NCl5. Tidak mungkin untuk nitrogen membentuk demikian sebab dia tidak ada 2D. 2D memang tak wujud. Tetapi phosphorus dia boleh membentuk PCl3 dan juga PCl5 sebab dia ada 3D yang kosong. Kalau kita nak buat perbandingan, sekejap ada telefon lagi. Halo. Sekejap lagi. Okay, bye. Kalau kita buat perbandingan macam bangunan lah, ni nitrogen. Dia cuma ada 2 tingkat. Jadi dia tak boleh naik tingkat 3, tak ada. Tapi kalau phosphorus dia ada 3 tingkat. Dia ada 3 tingkat je ni. Tapi tingkat 3 ni kosong. Kan? Dia terisi tingkat 3 ni ada yang kosong. Jadi penduduk di tingkat 2 ni boleh naik di tingkat 3 lah. Tu kalau nak buat perbandingan. Nitrogen dia memang tidak, dia sampai 2p saja. 2p kan. Tetapi phosphorus dia 3s, dia macam tingkat 3 ni ada lagi 3 bilik lah kot. 3 bilik. Macam nitrogen ini tingkat 2 dia memang ada 2 bilik. Dan 2 bilik tu dah penuh dah. Dia cuma boleh mencapai oktet sajalah. Boleh tak? Macam itulah perbandingan. Kalau kita nak buat perbandingan, kita ingat P ni phosphorus dia ada D yang kosong. Memang period 3 dia ada D. Kan? 3S, 3P, 3D. Kalau period 4 pun dia boleh expand juga dia punya oktet sebab dia ada sampai F. Malahan sampai F. 4S, 4P, 4D and 4F. Boleh expand. Sebab tu period 3, period 4, period 5 boleh expand dia punya oktet dan kamu akan jumpa nanti central atom dia tu yang lebih daripada 8. Alright? Jadi rasanya sampai sini dulu, dah pukul 12 dah. Jadi dengan penerangan ini saya harap kamu boleh menjawab soalan nombor 5 di dalam tutorial. Dan bila faham ni pun nanti senang untuk kamu menjawab soalan yang melibatkan dative bond. Kalau tidak nanti kamu dengan, kalau yang ni pun kamu tak clear, dengan dative bond pun nanti kamu tak akan clear. Jadi sekian dululah untuk kali ini. Sekian. Jangan lupa tuliskan kehadiran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam sejahtera. Thank you, sir. Ya. Sir. Bye-bye.